Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Tahun ini tahun 2022, sudah 65 tahun kita mencapai kemerdekaan. Dan apakah tema Hari Kebangsaan tahun ini? Okay, tema Hari Kebangsaan tahun ini ialah hashtag tanda pagar, hashtag keluarga Malaysia teguh bersama. Jadi topik seperti ini, tema-tema seperti ini boleh dipergunakan dalam karangan yang kamu tulis, tak kiralah karangan PT3 ataupun SPM, terutamanya karangan bahagian A, bahagian B, kamu masih boleh guna tema Hari Kebangsaan. Ini menunjukkan kamu mengikuti perkembangan semasa yang berlaku dalam negara kita. Dan setiap tahun kita ada tema yang baharu. Setiap tahun kita ada tema yang baharu, hanya beberapa tema yang diulangi. Setahu saya, tema yang berulang beberapa tahun ialah Keranamu Malaysia. A few years they use the same tema, Keranamu Malaysia. Tapi sekarang, kerajaan sekarang, dia letak hashtag keluarga Malaysia teguh bersama. Okey, tema seperti ini, satu, kamu kena guna dalam karangan, dan tema Hari Kebangsaan sendiri boleh keluar dalam peperiksaan, ataupun kamu boleh jadi mengambil bahagian. Kamu boleh jadi mengambil bahagian dalam pertandingan menulis karangan. Okey, pertandingan menulis karangan yang boleh keluar hashtag keluarga Malaysia teguh bersama. Okey, bagi topik seperti ini, dia hanya bagi keluarga Malaysia teguh bersama. Okey, tidak ada perkara lain di sini. Dan logo, kamu tahulah logo biasanya, logo-logo Hari Kebangsaan mempergunakan semua warna yang keempat-empat warna yang ada dalam jalur gemilang ataupun bendera Malaysia yang terdiri daripada warna biru, putih, kuning dan merah. Okey. Jadi empat warna ini telah digunakan dan tema logo tahun ini memang macam ni rupanya. Okey, jika kamu masuk pertandingan menulis esei, bagaimana kamu akan tulis? Itu satu teknik yang saya nak kongsi hari ini. Okey. Ini penerangan, sedikit sebanyak penerangan tentang tema, logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Jadi biasanya tema ni logo ini diperkenalkan pada pertengahan bulan Ogos sampai kita ada bulan kemerdekaan, kan? Bulan kebangsaan, 1 bulan sehingga 16 September. It's normally 15 August to 16 September, 1 month of celebration yang melibatkan 2 acara kemuncak, iaitu Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Okey, keluarga Malaysia teguh bersama ni dia bagi maksud merujuk kepada masyarakat hidup aman damai dan bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Okey, ini antara perkataan-perkataan yang dipilih. Teguh bersama ialah kekuatan dan kesepaduan dicapai secara kolektif serta mampan. Okay, mampan maknanya ialah sustainable. Okey, kita mencapai sesuatu secara kolektif bersama-sama dan ini dapat diteruskan. Mampan maknanya we can sustain the development. Okey. Okey, konsep jalur liputan internet, lah, okey. The Wi-Fi, logo Wi-Fi melambangkan pembangunan infrastruktur, sistem komunikasi dan pendigitalan. Okey, this is a new word for you. Pendigitalan yang semakin digitalization lah in English, digitalization, you can always use pendigitalan yang semakin maju dan berkembang untuk rakyat. Maksud tema ini, maksud logo ini ialah jalur biru, merah dan kuning mencerminkan jalur ni mencerminkan keluarga Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan latar budaya serta hidup harmoni, all in harmony. Okay, in harmony. Titik merah melambangkan jati diri dan semangat patriotik yang menjadi teras pembentukan negara berdaulat dan berwawasan. Jati diri, saya dah bagi tahu perkataan yang amat penting, malah ada sebagai satu tema dalam buku teks. Jati diri. Jati diri maksudnya ialah ciri-ciri unik yang ada. Terutama bagi rakyat Malaysia, kita ada ciri-ciri yang unik. Contoh, kita suka bergotong royong. Kita suka tolong orang yang memerlukan bantuan. Itu a very unique characteristics of Malaysia. Itulah jati diri. Kedudukan berselang-selin,
melambangkan keterbukaan dalam meraihkan perbezaan dan kepelbagaian demi kemajuan bersama. Meraihkan perbezaan ialah celebrating differences or diversity. Normally we say unity in diversity, right? Kita berbeza-beza. Okay, kita makanan kita berbeza, pakaian kita berbeza, warna kulit kita berbeza, rupa kita berbeza. Tapi kita semua rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Punjabi, orang asli, macam-macam jenis masyarakat ada dalam negara kita ini. Jadi kita memerlukan sesuatu yang membawa kita bersama. Jadi tema Hari Kebangsaan ialah berdasarkan konsep kerajaan Malaysia sekarang, keluarga Malaysia teguh bersama. Okay, bagaimana kamu akan guna dalam ayat? Okay, kamu boleh salin ayat ni ya. Tema Hari Kebangsaan, keluarga Malaysia teguh bersama. Tema Hari Kebangsaan bagi tahun 2022 ialah hashtag keluarga Malaysia teguh bersama ataupun hashtag keluarga Malaysia teguh bersama merupakan tema Hari Kebangsaan bagi tahun 2022. Tapi ayat ni tak bagus. Ayat ini ayat tunggal yang tak kompleks, tak ada standard lah. You cannot write like this in exam, okay? Definitely you cannot write like this. Saya minta kamu tuliskan ayat-ayat yang lebih kompleks. Tengok ayat-ayat yang lebih kompleks. Okey, salin yang ini bulat-bulat boleh digunakan dalam karangan yang kamu tulis tentang Malaysia. Boleh jadi karangan tentang perpaduan, gotong royong, semangat kejiranan, amalan rumah terbuka, anything about Malaysia and Malaysian, you boleh guna cara ini. Okey? Linisha, are you there? Yes, sir. You read these two sentences for me. Okay, sir. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa haruslah hidup bersatu padu selaras dengan hakikat tema Hari Kebangsaan bagi tahun 2022, hashtag keluarga Malaysia teguh bersama. Hashtag keluarga Malaysia teguh bersama yang merupakan tema Hari Kebangsaan bagi tahun 2022 menggambarkan semangat perpaduan yang wujud dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita sejak berdekad-dekad yang lalu. Okey. Berdekad-dekad, saya harap kamu faham maksud dekad ni. Dekad maknanya 10 tahun lah. 10 tahun. Okey. Okey, perhatikan ni. Ini temanya. Okey, ambil dulu. Ayat ni kamu boleh ambil. Berdekad-dekad maknanya 10 tahun. Kalau saya kata dekad 1990-an, maksudnya ialah dari tahun 1990 sampai 1999. 10 years. Okey. Kamu boleh guna dalam karangan. Contohnya dalam karangan, kamu boleh guna sebagai pada pelajar tulis pada dekad ataupun perkataan lain ialah pada dasawarsa. Pada dasawarsa 1990-an, cara menulisnya macam ni lah. Pada dasawarsa 1990-an, what is the biggest thing that happened? Okey, pada dasawarsa 1990-an, kemudahan internet, contohnya kemudahan internet telah diperluas, penggunaannya telah diperluas ke seluruh pelosok dunia. Telah diperluas ke seluruh pelosok dunia dan menjadikan dunia ini umpama sebuah kampung elektronik. Okay, we have become just like an electronic village. Kampung elektronik. Okay, pada dasawarsa 1990-an, kemudian internet telah diperluas ke seluruh pelosok dunia dan menjadikan dunia ini umpama sebuah kampung elektronik. Okey, kamu boleh kata lalu menjadikan dunia ini sebuah kampung elektronik. So we are just like a village, small village, but we are connected, a connected village. Macam kampung dulu-dulu lah. Mak kamu masak kari ayam, jiran sebelah dah tahu, bau dah sampai.
Tapi hari ini mak kamu masak kari ayam, kakak kamu yang belajar di England pun boleh tahu. Sebab kita boleh share dalam media sosial. Jadi dunia hari ini sudah jadi umpama sebuah kampung elektronik. Seluruh pelosok, maknanya seluruh sudut, every corner of the world. Every corner of the world. I'm sure you have heard this word. This word is also exists in bahasa Sanskrit. Dasa. Dasa maknanya 10 lah. You must have word like Dasa Avatara. Dasa Avatara means 10 avatar. Okay. So Varsha is tahun lah. Malah dalam bahasa Tamil, Varsha ialah tahun. Jadi Dasa Warsa 1990-an. Ingat, this is I want to tell you that this is actually 1990 to 1999. 10 years. Dasa Warsa means 10 years, don't forget. Okay. Kalau kamu masuk pertandingan, keluarga Malaysia Teguh Bersama, katakan kamu masuk dalam satu pertandingan lah, okay, pertandingan menulis esei, apakah teknik yang akan kamu gunakan? Keluarga Malaysia Teguh Bersama, what technique you need to use? Kamu mesti wajib, topik-topik seperti ini ya, wajib kena guna teknik 5.2. Teknik 5.2 ini adalah teknik menanya soalan, full of questions. You have to ask as many questions as possible. Apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa, berapa. Okey. Lepas tu nombor 8, saya nak kamu senaraikan juga peribahasa, simpulan bahasa, penjodoh bilangan, pendapat, tokoh, anything lah, anything that's nice. Okey, yang boleh menjadikan karangan kamu lebih elok. Jadi contohnya untuk topik keluarga Malaysia Teguh Bersama, kamu kena jawab soalan what happened, who was involved, when, where, how, why, how many, how much, it's already how many years, okay, how much money is being spent, how much is the budget, whatever lah you can write. Jadi untuk keluarga Malaysia, kamu kena terangkan apa maksud keluarga Malaysia. Apa maksud Teguh Bersama? Satu. Okey, siapa yang perlu hidup bersama? Siapa? Jadi siapa saja ni boleh tulis satu perenggan tau. Kamu tulis tentang perpaduan yang perlu wujud dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa. Okey, bila kita kena bersatu padu, di mana kita kena bersatu padu? Satu padu memang boleh guna kerana dia dah kata bersama. So it's about perpaduan, integrasi nasional. Jadi fokus kamu ialah pada integrasi. Topik ini macam topik perpaduan juga. Okay, bila kita kena bersatu, di mana kita kena bersatu, bagaimana, this is very important, how to bring Malaysian people together. Jadi kamu boleh tulis semua unsur dalam negara kita ini yang menjadikan, yang menyatu padukan masyarakat. Apakah medium-medium, wahana-wahana yang menyatu padukan kita. Contohnya nombor 1, yang menyatu padukan kita ialah rukun negara. 5 prinsip rukun negara. Yang kita semua ikut 5 prinsip rukun negara. Tak kira apa agama untuk seluruh Malaysia ialah rukun negara. 1. 2, bahasa Melayu. Bahasa perpaduan. Bahasa yang membawa kita bersama. Okey. 3, sejarah negara yang kita belajar di sekolah. Sejarah negara. Macam mana negara ini telah terbentuk. Semua ni kamu boleh jawab dalam bagaimana. Okey, mengapa kita perlu bersatu padu? Supaya negara maju dari segi politik, ekonomi, pendidikan, sosial, industri, teknologi, sains. Kalau kita tak bersatu padu, kita tidak akan maju ke depan. Okey, kita akan jadi macam negara-negara yang bergolak seperti Myanmar, Syria dan sebagainya. Macam mana nak maju? Okey, jadi kamu boleh tulis bagaimana satu paragraf, mengapa satu paragraf. Okey, inilah teknik yang paling bagus dalam menjawab karangan tajuk-tajuk yang biasanya diberi dalam pertandingan. Okay, essay writing competition. You may join. Okay, it may come to you. So you use this. Ask questions, you answer. Ask questions, you answer. Your questions will guide you. Even kamu boleh tanya soalan seperti apakah cabaran-cabaran untuk hidup teguh bersama. Okey, apa cabaran kita? Cabaran kita mudah saja. Cabaran kita saya dah beritahu banyak kali, sikap kita.
Satu, kita individualistik. Kita mementingkan diri. Sikap mementingkan diri itu akan menghancurkan kita sebagai sebuah negara. Satu lagi ialah sikap materialistik. Individualistik tak boleh, materialistik tak boleh. Materialistik ni mementingkan wang. No money, no talk, that kind of attitude lah. Okey, nak cari duit saja. Yang lain semua kita tak nak kisah. Satu lagi ialah sikap hedonistik. Hedonistik maknanya sikap yang terlalu mementingkan keseronokan. Keseronokan semata-mata. Eat, drink, be merry, be happy. Okay, that's what the younger generation is thinking about or viewing the life. Their worldview of life is so hedonistic in nature. Jadi ini semua bakal menghancurkan masa depan negara. Macam inilah kamu tulis tajuk-tajuk yang macam tema. Okay, macam tema Hari Kebangsaan. Ataupun kamu masuk pertandingan, dia bagi tajuk simple je. Pandu cermat, jiwa selamat. It's difficult to write, Pandu cermat, jiwa selamat, what to write? Dia tak bagi perkataan sebab ke, kesan ke, langkah ke, kebaikan ke, keburukan, nothing. They didn't give a keyword. Dia kata, okay, come, you give a ceramah, title is Pandu cermat, jiwa selamat. Jadi kamu boleh guna teknik 5.2, kamu menanya soalan. Okay, siapa perlu pandu dengan cermat? Okay. Mengapa orang Malaysia tidak memandu dengan cermat? Boleh tulis satu perenggan, nothing wrong. You are not going out of topic. The beautiful part of this technique is by asking questions about the topic, you will never go out of topic. Okay, until the end, you will be at the topic. You will be explaining the topic in detail. Itu yang akan berlaku pada kamu kalau kamu guna teknik 5.2. Jadi untuk semua karangan yang berkaitan macam tema-tema macam ni, cara terbaik ialah menggunakan teknik 5.2. Okay? So, you have to, once you learn my technique, you have to try to apply. Dan semua teknik Cikgu Sugus boleh guna dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa Punjabi, any language lah. Any language subject, you still can use my techniques. Okay? You should try. Siapa masuk pertandingan menulis esei nak minta tolong, you can send me a message. I will help you. I will help you how to write a complete essay.